Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita pindah sekejap kuliah kita ke sini kerana Masjid Alwi tak siap. Walau macam mana pun kita pun cadang untuk ada kuliah juga di sini. Tajuk yang lain lah, kita insya-Allah tajuk yang lain. Sama ada kita baca Bulughul Maram ataupun kita baca kitab-kitab yang lain, insya-Allah. Al-hadithu tsani wa thalathun, hadis yang ke-20, hadis yang kedua dan 30. Arab dia bunyi macam itulah. Hadis yang ke-32. Wa an Abi Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta' mursalan an Amr bin Yahya an abihi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dha. Daripada Abi Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an. Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Sekali orang tanya pula pasal apa kadang-kadang Abu, kadang-kadang Abi. Yang ni bahasa Arab lah. Dia soal grammar. Apa beza Abu dengan Abi pula? Dia kira dia grammar. Dia ada Abu, dia ada Aba, dia ada Abi. Dia ada akhu, dia ada akha, dia ada akhi. Di dalam dia berubah disebabkan kerana faktor-faktor kedudukan perkataan itu dari segi grammar, dari segi nahwu lah. Yang ni siapa mengaji nahwu tahulah. Dan Abi Sa'id Al-Khudri kita telah syarahkan tentang latar dia, antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ni dia macam-macam. Ada di kalangan sahabat ni dia banyak riwayat dah. Ada di kalangan sahabat kurang riwayat dia. Kalau kita, mungkin orang akan tanya pasal apa tak banyak riwayat daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sedangkan Abu Bakar merupakan sahabat yang paling besar. Sebabnya kerana Abu Bakar Siddiq dia wafat, meninggal awal. Ketika zaman dia tu sahabat-sahabat ramai, dan mereka semua ni masih lagi menguasai hadis. Tu biasanya mereka tak meriwayatkan kerana sama ada mereka dah mafhum, ataupun Abu Bakar tak perlu riwayatkan kerana benda tu dah tahu, ataupun kerana tempoh Abu Bakar itu singkat. Tempoh dia singkat. Lagi lama sahabat tu hidup, biasanya lagi banyaklah dia kena riwayatkan kerana orang yang mai kemudian mereka tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kena tanya orang yang jumpa Nabi. Mereka tanya sahabat. Bila tanya sahabat, sahabat riwayatkan hadis itu. Bila sahabat riwayatkan hadis tersebut, orang yang tak jumpa dengan Nabi, dia tak bolehlah pergi cerita pada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Orang akan kata, hang jumpa kan Nabi? Dia tak jumpa Nabi. Habis itu macam mana hang boleh kata qala Rasulullah? Maka dia kena sebutlah hadatsani atau akhbarani atau an, telah menceritakan pada aku atau menghabaq pada aku, ataupun aku ambil daripada fulan bin fulan di kalangan sahabat Nabi. An Abi Hurairah
an Umar bin Khattab, an siapa yang dia ambil itu? An Anas bin Malik. Karena Anas banyak riwayat. Anas lagi pun dia duduk dengan Nabi, dia khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi khadam. Jadi dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak benda orang boleh tanya Anas. Dan umur dia pun panjang, antara yang mati lewat. Maka orang tanya bila dia akan kata sekian-sekian. Jadi orang yang dengar daripada Anas, anak-anak murid Anas, Sabit Al-Bunani contohnya, apabila dia dengar daripada Anas, dia akan kata Anas telah menceritakan padaku. Dia tak boleh kata saya Rasulullah buat sesuatu. Orang akan tanya, masa bila hang tengok Nabi? Kerana sebab itu penting. Di dalam periwayatan itu, seseorang yang meriwayatkan secara langsung daripada Nabi SAW nak kena isbat, nak kena sabitkan dia tu memang sahabat Nabi. Kalau macam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan asyara mubasysyirina bil jannah, hak 10 yang dijamin syurga dan seumpamanya, senanglah. Dan sahabat-sahabat yang Nabi sebut nama mereka, senanglah. Kita tahu dia sahabat Nabi, semua orang tahu. Tapi sahabat Nabi ni ramai. Ada di kalangan mereka yang jumpa Nabi sekali ya. Ada di kalangan mereka yang hanya tengok Nabi daripada jauh ya. Cakap dekat dengan Nabi tak pernah tengok pernah. Seperti mereka yang hadir semasa Hajjatul Wada', semasa haji yang terakhir yang Nabi buat, itulah Nabi haji Nabi yang terakhir. Mereka tengok Nabi, mereka dikira sahabat 100,000 lebih tu. Mereka dikira sahabat. Kerana syarat nak jadi sahabat itu, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman. Sesiapa yang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan mati atas iman. Kalau jumpa saja Nabi, tak jadi. Abu Jahal, Abu Lahab pun jumpa. Tak boleh. Kalau beriman dengan dia, geng munafik pun beriman, tapi kufur semula. Tak boleh. Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati di atas iman, baru boleh jadi sahabat. Boleh jadi sahabat. Di kalangan mereka ada yang beriman dengan Nabi, berurusan dengan Nabi, tapi tak jumpa Nabi. Seperti Najasyi, Maharaja Habsyah, berutusan surat dengan Nabi, tapi tak pernah jumpa Nabi. Sebab dia duduk di Habsyah, di Abyssinia, dia tak pernah mai jumpa Nabi di Madinah. Dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Tak pernah jumpa. Kerana pertemuan dengan Nabi itu ada keberkatannya, ada nilainya. Man ra'ani, man laqiyani, orang yang tengok aku, orang jumpa aku. Tak jadi. Ada di kalangan mereka yang pernah jumpa Nabi tapi tak tengok Nabi, dia sahabat. Contoh siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta. Dia jumpa Nabi, ada ayat Quran turun pun kerana bela dia. Abasa wa tawalla. Tapi tak pernah tengok Nabi. Nak cerita pasal Nabi, dia tak pernah tengok. Tapi dia pernah jumpa Nabi, Nabi pernah tengok dia, dia tak pernah tengok Nabi. Dia sahabat tak? Sahabat. Sebab tu orang takrif sahabat tu siapa yang berjumpa. Kalau kita kata siapa yang pernah tengok Nabi, tak boleh ha? Sebab ada sahabat berjumpa tapi tak tengok. Ada yang mai beriman, Abdullah bin Ubay bin Salul beriman, tapi mati dalam keadaan kafir, murtad, munafik. Tak jadi sahabat. Sahabat ni bila dia riwayat, kalau sabit dia tu sahabat di sisi ahli sunnati wal jamaah, bila dia tu sahabat, kita kira dia dipercayai. Melainkan kita dapat buktikan dia silap dalam riwayat dia,
tu pun kita tak kata dia berdusta, kerana hasil daripada nas, hasil daripada tatabu', hasil daripada kaji selidik yang detail, tidak menjumpai bahawa sahabat telah berdusta menggunakan nama Nabi. Mereka mungkin ada buat silap benda lain, tapi yang ni mereka tak buat. Yang ni mereka tak buat. Ramai orang yang jumpa Nabi, tengok Nabi, tapi tak riwayatkan apa-apa. Tidak riwayatkan apa-apa. Dia tengok Nabi, tapi dia tak riwayatkan apa-apa. Orang lain riwayatkan. Orang riwayat. Okey. Sebab itu maka bila satu orang sebut kata dia sahabat, kita tak petikai. Kita tak pergi cek dalam buku sahabat, boleh pakai tak boleh pakai, tak petikai. Tapi anak murid sahabat tak semesti boleh pakai. Kena cek. Pasal dia tak ada jaminan yang dijamin oleh Nabi itu, tak ada. So kita kena cek. Mungkin dia tak ingat, mungkin dia silap, mungkin macam-macam kemungkinan dia. Orang zaman ni, hak habang kata dia Nabi duk main dalam majlis dia ni, depa ni siapa? Depa kata malam tadi saya duk berjanji apa Nabi mai. Depa ni sahabat ah? Okey, depa ni pelik-pelik lah kan. Sahabat Nabi SAW, bila satu rawi, ni nak cerita pasal hadis ni, dia nak bagi faham. Hadis ni, kata dia hadis ni hasan. Hasan dalam bahasa Melayu maksud baik lah. Tapi hasan di sisi ilmu hadis, dia rendah sikit daripada sahih. Dia rendah sikit daripada sahih. Hadis hasan, dia lepaslah daripada yang nak kata dhaif tu. Tapi, dia tak sampai kepada maqam sahih. Maqam sahih. Dia kata riwayat oleh Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Ibnu Majah dan Darqutni meriwayatkan hadis ni secara musnadan, secara ada sanad. Imam Malik meriwayatkannya dalam Muwatta', yakni Muwatta' Malik. Sebelum kitab-kitab lain ada, kitab Muwatta' Malik yang terkenal. Imam Malik dihimpun dalam Muwatta' ni banyak hadis-hadis Nabi, sebahagiannya qaul, perkataan para sahabat Nabi, sebahagiannya perkataan juga ulasan Imam Malik. Pada zaman Imam Syafi'i, Sahih Bukhari belum ada. Kerana Bukhari tak main. Sahih Muslim pun tak ada, semua tak ada. Yang ada ialah Muwatta' Imam Malik. Sebab itu kita tengok Imam Syafi'i kata, asahul kitab ala wajhil ard, kitab yang paling sahih atas muka bumi ni Muwatta'. Mungkin orang tanya apa siapa Imam Syafi'i tak kata Bukhari? Pasal Bukhari tak ada. Bukhari kemudian. Bukhari kemudian. Dia riwayatkan hadis ni dalam Muwatta' Malik mursalan, ada dalam teks. Mursalan maksud dia riwayat mursal, rawi yang anak murid sahabat ni dia terus langkau pi kepada sebut nama Nabi, tak sebut nama Abu Sa'id Al-Khudri. Macam tu tak boleh. Macam tu di segi riwayat, mursal ni panjang perbahasannya di kalangan para ulama, tapi mursal ni tak boleh. Anak murid sahabat tak boleh skip nama sahabat, dia kena sebut. Mungkin kita tanya, pasal apa dia kena sebut? Takut nanti dia tak ambil daripada sahabat, dia pergi ambil daripada sahabat dia juga. Masuk kawan-kawan di kalangan kat dia. Sebab tu dia kena mention siapa yang dia ambil. Melainkan orang-orang yang memang kita tahu kalau dia riwayat ni, dia memang tak ambil daripada orang lain lah, melainkan sahabat. Contohnya Sa'id bin Musayyib, bila dia riwayat, dia ambil daripada pak mentua dia Abu Hurairah. Abu Hurairah. Walaupun dia tak sebut, orang boleh agak Abu Hurairah lah. Ini pun ada satu bab perbahasan yang panjang. Okey, saja saya sentuh mukadimah ni sikit, payah sikit bab tu, tapi bagilah pasal semua orang dengar, jadi kita kadang-kadang masuk sikit-sikit ilmu hadis ni, jadi kita faham sikit-sikit satu ilmu yang complicated, kerana dia kerja ilmu ni macam mana nak saring riwayat hak 1400 tahun tu sampai zaman sekarang ni, dan sebenarnya telah dibuat banyak ulama-ulama sebelum ni, nak tengok hak mana betul Nabi kata, hak mana bukan Nabi kata, hak mana tak confirm Nabi kata, hak mana orang lain kata. Jadi ahli hadis ni dia kena tahu selok belok rawi ni, dia mati bila, dia duduk di mana,
dia kena kaji latar ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata la darara wala dirar. Perkataan la darar ni, hadis ni antara hadis yang paling famous di dalam Islam. Senang nak hafal dah. La darar wala dirar. Kebanyakan orang hafal la darara wala dirar. La darar maksudnya tidak boleh buat sesuatu yang memudaratkan. Wala dirar pun lebih kurang maksud tu juga. Menyebabkan ahli-ahli hadis dan ulama-ulama yang syarah hadis ini, mereka ini berbincang pendapat apa maksud la darar wala dirar. Hak darar tu okeylah, dirar ni nak maksud apa? Panjang perbahasan dia, saya nak simpulkan. Kesimpulannya beberapa pendapat, tapi yang paling masyhurnya maksud seseorang tak boleh buat benda bagi mudarat diri dia, dan dia tak boleh buat benda memudaratkan orang lain. Satu lagi boleh maksud dia tak boleh buat apa-apa yang memudaratkan orang yang tak ada kesalahan, dan dia juga tak boleh memudaratkan orang yang ada salah tapi lebih daripada yang patut. Contoh macam mana? Kawan tu main masjid curi selipar, kita katok sampai mati. Pasal apa? Padan nak curi selipar sangat. Tak boleh, sebab kita memudaratkan dia lebih daripada dia dengan cara yang dia tak berhak kena macam tu. Umpamanya orang curi 100 ringgit, kita potong tangan dia. Tak boleh. Lebih daripada apa yang sepatutnya. Ini maksud yang dibahaskan oleh para ulama, la darar wala dirar. Okey. Kesimpulannya, dalam semua perbincangan ini kita dapati asas kepada agama Islam itu, dia tak mau bagi mudarat kat penganut dia. Apa saja yang boleh memudaratkan kita, agama ni tak mungkin turunkan benda tu untuk bagi kita, dalam bahasa utara kita cakap, bagi kita jahanam lah. Saat gini kalau orang negara luar, kadang-kadang saya selalu dapat email daripada Indonesia, dia kata, bapa cakap kami semua faham, tapi kadang-kadang ada perkataan tak faham. Kalau saya guna bahasa utara, dia tak faham. Pasal video ni ditonton oleh seluruh orang merata. Maksudnya jangan memusnahkan dirilah, atau memusnahkan agama, tak benarkan buat apa-apa yang musnahkan. Saya nak bagi faham benda yang selalu saya sebut. Tuhan Allah Azza wa Jal bila turunkan agama, Allah ni dia tak perlukan kita dan tak perlukan agama. Siapa yang perlukan agama? Kita. Tak kerana Allah turunkan agama ni nak mengelakkan daripada, macam katalah pemerintah, mana-mana pemerintah, dia buat undang-undang, undang-undang tu nak menyelamatkan diri dia juga, dan juga mungkin nak menyelamatkan rakyat. Dah betul lah. Tapi sebahagian pada undang-undang, kerana dia perlu undang-undang, tanpa undang-undang dia tak boleh memerintah. Tuhan Allah Azza wa Jal, dia tak perlukan kita. Tak ada Islam pun, Tuhan tetap maha agung, maha mulia. Tetapi Allah turunkan Islam untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk Allah. Yang ni kita nak kena faham elok-elok. Kalau tidak, kita tak boleh faham tujuan agama. Jadi semua inti kandungan agama, mestilah kebaikan dia tu hanya semata-mata keselamatan dan kebaikan untuk siapa? Penganut agama saja, iaitu orang Islam lah. Untuk orang Islam, Allah tak bagi kita buat maksiat. Bukan kerana kalau kita buat maksiat Allah jadi rugi hari ni, hamba-hamba aku duk buat maksiat. Tak ada. Ghaniyun hamid. Tapi maksiat tu memudaratkan siapa? Memudaratkan hamba. Bila kita faham yang ni, kita faham semua undang-undang yang Tuhan letak ni untuk keselamatan kita. Tiba-tiba kita dapati, kalaulah andai kata tiba-tiba kita dapati satu undang-undang tu dia jadi tak nak selamat lah, maka dia bukan tujuan Tuhan, bukan maqasidus syariah. Contoh, nak bagi faham lah, Allah tak mau bagi kita makan khinzir, haram. Ni contoh-contoh orang kampung dulu lah nak.
Sekali tapi hat tinggi sikit. Tak boleh makan khinzir, haram. Dan kerana khinzir ni Allah Maha tahu, dia tak bagi apa-apa kebaikan kepada kita. Dia boleh memudaratkan kita. Kerana tak mungkin Allah haramkan khinzir kerana tak larat nak cipta khinzir dah hangpa duk makan. Tak mungkin. Allah Maha suci, dia innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan ni tak perlu, tapi dia tak bagi kita. Tiba-tiba kita masuk hutan, kita tak ada makanan melainkan khinzir. Undang-undang dia tu tak boleh makan khinzir. Tapi kali ni kalau tak makan khinzir, mati. Boleh makan ke tak? Boleh, sebab asal undang-undang tu, peraturan Tuhan itu untuk selamatkan kita. Tapi bila mai satu keadaan dia tak selamat, maka dia akan berubah. Dia akan berubah. Sebab tu dia panggil ad-daruratu tubihu mahdhurat. Darurat membolehkan benda yang dilarang. Manusia pun buat undang-undang macam tu juga. Buat undang-undang macam tu juga. Katakanlah kita duduk jaga kaunter hospital sakit, tutup pukul 5. Pukul 5 tepat-tepat 2 minit main satu orang tak ada, kita nak tutup, kaki patah, duduk tunggu nyawa-nyawa ikan. Cik tolong cik, saya sakit. Tak maaf, kaunter tutup pukul 5. Saya kira jenis ikut peraturan, hang mati dulu pelan-pelan. Tak mungkin lah. Peraturan dibuat untuk untuk kebaikan. Sekarang peraturan sudah against kebaikan. Tak mungkin. Contoh lain lah, lampu merah kita kena berhenti. Kita berhenti pada lampu merah, tiba-tiba ambulan mai belakang kita, dia duk bunyi, dia suruh kita pergi ke depan sebab dia ada emergency, nak selamatkan nyawa orang. Kita kata aku tak boleh pergi, ni lampu merah. Dia duk ngok, kata cik jalan-jalan, lampu merah tak nampak ah. Kita kata kat dia kata hang tak ada akal ke? Undang-undang hang tak belajar JPJ. Undang-undang itu untuk kita, lampu merah kita tak boleh jalan, takut bahaya. Sekarang kalau lampu merah menyebabkan bahaya, kita kena jalan. So undang-undang kadang-kadang dia ada bentuk undang-undang, tapi dia ada apa di sebalik undang-undang. Yang tu disebut sebagai maqasid syariah, tujuan kepada syariah. Bila bercerai ibu dan bapa, pak dengan mak bercerai, ada anak kecil 2 tahun, setahun, anak ni siapa jaga? Hak hadanah, custody ni siapa yang nak jaga? Mak ke pak? Ha? Mak ke pak? Mak dia. Kalau mak dia tak boleh, mak dia buat jenis tak mau, kita tengok mak dia cengih tak sangka, pukul anak tu dulu sampai separuh mati lah, pak dia selamat. Nak bagi siapa? Ha? Dia duk pergi belah mak tu belah perempuan kan, dia banyak pergi belah perempuan. Pasal apa Islam duk bagi pergi belah perempuan ni? Kerana Islam ni dia suka kat perempuan ke? Dia tak suka kat lelaki ke kenapa? Tak. Kerana satu perkara dia panggil syafaqah. Syafaqah ni jenis kesian yang dapat menjaga kebajikan anak tu. Bila mak ni ikut mana pun anak dia, pak ni dia tahan jaga diri elok-elok, dia tinggal pergi sembang pukul 12 malam baru balik. Bukanlah semua pak macam tu. Balik-balik anak tu biru dah tak makan. Lupa kata anak dah di rumah kata. Boleh duduk sembang dengan kawan. Tapi mak ni dia lain pada kebiasaannya. Adalah juga mak yang mungkin waya dia ada masalah ke apa, tapi pada kebiasaannya. Maka nak cari syafaqah tu, nak cari yang dapat menjaga kebajikan, kesian ke anak, benda ni kebanyakannya ada pada orang perempuan. Jadi dia letak belah perempuan. Tapi kalau satu hari pak dia pergi ke mahkamah, saya nak ambil anak ni, hakim kata pasal apa?
Isteri saya ni bukan dia betul ingat, dia pernah pukul budak ni separuh mati, masuk hospital dulu. Saya yang selamatkan. Lepas tu pergi duduk dengan tok dia pun pernah katok sampai patah sebelah. Jadi hakim tengok betul pengujahan. Sudah tidak ada syafaqah. Walaupun mereka perempuan. Hakim kena bagi pada pihak laki. Kerana yang dicari bukan laki perempuan, yang dicari tadi, syafaqah tadi. Tapi nak cari macam mana hakim duduk di, rasa muka pok ni lebih kesian pada muka mak. Tak mungkinlah hakim boleh tahu. Hakim dia tak boleh, dia depan mak. Jadi kebiasaannya wanita, maka diberi pada wanita. Tapi kalau ada keadaan yang menunjukkan sebaliknya, tak boleh dia hanya jumud dengan hukum, dia hendaklah memikirkan apa yang ada di sebalik peraturan. Tuan-tuan faham maksud saya? Yang ni lah yang duk sebut ni, kita tengok TV lah, Perdana Menteri semua duk sebut ni, maqasidus syariah, maqasidus syariah, maksud syariah, maksud syariah. Kerana dia tak mau faham had yang apa yang tersurat saja, dia nak faham apa yang tersirat. Tersirat. Pasal apa syarak suruh kita duduk dalam saf? Pasal apa syarak suruh main semayang berjemaah? Dia nak faham. Itu yang disebut maqasidus syariah. Tujuan mari semayang berjemaah supaya menautkan hubungan antara sama muslim. Dia makan durian 2 biji tadi, dia main semayang insya. Allahu Akbar, satu saf sakit hati kat dia. Jadi tak mencapai tujuan syariah. Orang macam makan durian ni jangan main masjid. Sebab tu Nabi kata, man akala min hadhihi syajaratil khabithati fala yaqribanna masjidana. Siapa yang makan daripada pokok bawang putih yang busuk ni, jangan main masjid kami. Sebab tujuan main masjid supaya menautkan hubungan. Kerana dia bau. Makan apa ni? Aku sampai nak baca apa pun tak lepas ni. Sama juga yang hisap rokok kuat. Itu tambahan. Jadi agama sebab itu kita nak mentaliti kelas yang tinggi dalam beragama ini. Dia mencari maksud kepada agama, dia mencari tujuan bagi pada beragama. Okey, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agama nak mengelakkan daripada mudarat yang menimpa kita. Sebab tu dalam bab agama ni la darar wala dirar, maka ada bab yang disebut sebagai raf'ul haraj. Dia angkat benda yang susah. Sebab tu kita kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu orang semayang diri tak boleh, berdiri keluar rebah. Tuhan tak bebankan dia semayang kena berdiri, dia semayang duduk. Semayang bagi diri dia itu, duduk adalah sunnah. Bagi diri dia, duduk adalah sunnah. Pasal dia tak mampu. Pasal Nabi kata salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Semayang berdiri, kalau tak mampu duduk. Dia tak mampu. Kalau dia gagah juga semayang sampai jatuh rebah-rebah, maka itu tidak sunnah. Orang nak pergi Mekah sunnah. Pergi Mekah, pergi haji wajib. Tapi kalau nak pergi haji dia tak mampu. Kalau kerana pergi haji tu maka tak makanlah anak-anak di rumah dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk juga undang-undang Islam. Sebagai orang tak perhatikan saya tahu. Hudud umpamanya. Dia ada peraturan dia. Kalau kita buat itu sehingga menyebabkan memberikan mudarat, tidak memberikan impact seperti mana yang dikendaki oleh agama, maka dia tak dilaksanakan. Bukan kerana dia tak bagus, bukan kerana pergi Mekah haji tak bagus, mudarat dia nak dielakkan. Sebab tu Nabi kata la tuqta'u aidi fil ghazw, jangan potong tangan pencuri semasa peperangan. Dalam hadis Abu Daud dan At-Tirmizi, kerana kata Al-Imam Al-Auza'i, bimbang sehari bila potong dia lari pergi sokong pihak musuh. Pada zamannya orang duk faham salah dengan Islam ni,
Dunia orang Islam pun selera, pentadbiran keuangan mereka pun selera. Keadilan tidak diperolehi dengan cara yang betul. Tiba-tiba satu negeri buat satu undang-undang Islam yang dipotong ialah orang bawahan. Semua dunia tempelak Islam. Boleh yang nak beriman jadi tak beriman. Maka ketika itu dia tak dilaksanakan. Bukan hukum tu tak bagus, masa tak sesuai. Saya sebut hal ni pada semua perjumpaan-perjumpaan dalam forum-forum hudud, di dalam semua kepada pihak di negeri Kelantan ni apa yang dijemput saya sebut di hadapan kepimpinan semua pihak, bahawasanya agama ada maqasid dia. Agama ada the higher objective of the rulings. Ada tujuan yang tertinggi untuk agama. Kata Nabi SAW, bu'ithu bil hanifiyati samhah. Aku dihantar bagi satu agama yang samhah, yang memaaf lagi yang lurus lagi memaafkan. Untuk itu, maka agama kita tengok, bagi orang yang sakit, dia bagi kita tayamum. Kita sakit, ada siapa kita pernah cerita tentang apa? Amr bin As kan? Amr bin As dia pergi, dia baru Nabi SAW lantik dia, baru masuk. Nabi ni dia dalam lantik orang, dia kadang-kadang dia tak ikut seniority, dia tengok jawatan, dia ikut kemampuan. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang baru masuk Islam, Nabi bagi jawatan kat dia apa? Khalid Al-Walid dia baru masuk Islam, tapi dia tentang bab lawan perang ni tak boleh nak lawan dia, Nabi lantik dia. Amr bin As dia baru masuk Islam juga, Nabi lantik dia apa? Tapi Nabi tak bagilah jawatan pentadbiran apa, Nabi bagi di medan perang, memang mereka ahli, Nabi bagi. Ada orang yang lama baik dengan Nabi, macam Abu Dhar, Nabi sayang kat dia minta jawatan, Nabi tak bagi. Ya Abu Dhar, inni uhibbuka kama uhibbu nafsi. Wahai Abu Dhar, aku sayang kau macam mana aku sayang diriku. Jangan pegang jawatan. Nabi kata terang, ya Abu Dhar, innaka dha'if wa innaha amanah. Wahai Abu Dhar, engkau lemah, jawatannya amanah. Abu Dhar pun tengok Nabi ni orang lain mai dia lantik, orang lain mai dia lantik, aku ni dia tak pandang langsung, dia tak sayang kat aku. Abu Dhar pun bukan kerana nak minta allowance ke apa, tak. Bukan ada allowance, apa jawatan masa tu. Abu Dhar zuhud. Tapi Abu Dhar rasa, siapa Nabi tak lantik aku tak boleh percaya. Mungkin macam itulah dalam diri dia. So dia kata, Rasulullah lantiklah aku. Nabi kata, jangan, kau dhaif. Bukan dhaif iman, dhaif pentadbiran. Dhaif pentadbiran. Nabi lantik orang sebagai Amr bin As. Pi lantik, panjang cerita Amr bin As, kita ada cerita. Sampai waktu orang lain semua ambil wuduk, dia tayamum. Dia adalah jadi ketua. Dia malam tu dia menggauli wanita. Orang Arab nak khemah-khemah, dia kata aku bergauli isteri, dia habaq kan. Keluar dah gua isi semayang subuh, orang lain duk ambil wuduk elok, dia tayamum naik jadi tu imam. Sahabat di belakang ni hati, dah lah malam tadi kita sejuk nak menyalakan api, dia tak bagi. Pineri musuh sejuk, orang nak nyalakan api dah. Menurut kata jangan nyalakan api. Dia sejuk. Amir, Nabi lantik dah. Jangan buat hal kata. Siapa nyalakan api itu, kebakar dia dengan api tu. Allah. Kata buat kacau dah dia ni. Tapi nak lawan, sahabat tak lawan pasal Nabi lantik. Banyak kes dia yang kita cerita dalam perjalanan tu. Tapi bila balik, Nabi kan tanya dia, pasal siapa yang tak bagi orang nyalakan api? Dia kata, wahai Rasulullah, kita di negeri musuh. Bila malam musuh dapat mengukur kekuatan kita dengan nyalaan api tu. Jadi aku tak mau bagi dia ukur. Tahan saat. Dia orang pandai, dia ahli medan perang. Dia tahu tak mati kan perang tu. Yang pagi tu Nabi kata kena yang orang lain semua ambil wuduk, yang pasal apa? Pergi tayamum. Dia kata, ya Rasulullah, sejuk. Tahan aku ni. Dia yang tak bagi orang nyala api malam. Aku nak ambil wuduk. Aku teringat Allah kata, wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu, Tuhan sayang kat kamu.
Jadi aku tak boleh ambil wuduk dah, boleh mati aku dengan sejuk ni. Dia kata gitu, ya Rasulullah, aku teringat jangan, Allah kata jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kamu. Dalam hadis kata fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak. Nabi tak kata betul salah, Nabi gelak dah. Dia panggil bab ni iqrar. Iqrar. Nabi ni dia tak gelak saja-sajalah. Taklah pada gelak betul orang tanya, dia senyum ke betul orang tanya, Rasulullah, macam mana Rasulullah tak kata apa? Rasulullah gelak kata, bukan betul pun gelak habis. Tu kita. Nabi tak buat kerja macam tu. Nabi kalau salah, Nabi kan kata salah. Nabi kan kata salah. Tapi nak tunjukkan tayamum, bila sejuk boleh tayamum kerana nak mengelakkan mudarat. Sakit boleh buka puasa kerana nak mengelakkan mudarat. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi tengok satu orang tua, dia nak pergi haji, dia jalan kaki. Anak dia kiri dan kanan ni, dia duk bawa anak dia kiri kanan ni, duk bawa dia jalan kaki. Nabi tengok dah, Nabi kata ma bala hadha. Nabi kata apa cerita kan? Anak-anak dia bagi kata, ya Rasulullah, nazara an yamshi. Wahai Rasulullah, dia nazar nak pergi haji jalan kaki. Sampai letih lah. Dia bukan tak ada kenderaan, dia ada kenderaan. Tapi dia saja niat nak jalan kaki, pergi haji, punyalah jauh. Nabi kata innallaha an ta'dhibi hadha li nafsihi la ghaniyun. Allah Ta'ala ni tak memerlukan penyiksaan diri yang dia buat ni. Maksudnya Tuhan tak perlu agama hak jenis ni, duk pergi seksa diri pasal apa? Naik kenderaan lah maksudnya. Sebab itu kita tak boleh pi nazar benda-benda hak tak pasal-pasal. Sebab tu Nabi larang. Tengok satu hamba Allah, orang nama Israel, Abu Israel, dia pi duduk tengah panas. Mereka pasal apa duduk tengah panas ni? Nazar. Orang tak nazar benda-benda macam tu. Sampai ada orang nazar, bukan nazar lah, hak tu dia tak nazar. Ada orang nak pi Mekah kayuh zakat, kayuh naik basikal. Kalau dia berkemampuan tak memudaratkan diri dia, tak apalah dia kayuh lah. Tapi kalau dia kata aku ni memang nak boleh naik kapal terbang, tapi dah nazar dah nak kena kayuh bersekat juga, tak perlu. Innallaha an ta'dhibi hadha li nafsihi la ghaniyun, atau an ta'dhibu hadha nafsahu la ghaniyun. Allah Ta'ala tak memerlukan penyiksaan seseorang pada diri dia macam ni. Kerana agama ni bukan datang untuk menyiksa orang. Maka dengan itu banyak nas-nas yang didatangi di dalam agama yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk kita bertindak hatta atas nama agama, tetapi boleh memberikan mudarat kepada orang. Sebab tu Quran kata famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kamu pegang isteri kamu dengan cara ma'ruf, atau kamu talakkan dia dengan cara ma'ruf. Wala tumsikuhun diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Nabi kata jangan kamu duk pegang bini kamu untuk memberi diraran, untuk memberi mudarat kepadanya, kerana kamu nak bertindak melampaui batas. Siapa yang buat yang demikian itu, sesungguhnya dia menzalimi diri dia sendiri. Ini bab ini bab rojok. Bila satu orang dia rojung isteri dia, dia tak mau, dia talakkan isteri dia, dia tak mau dah isteri tu. Dia talak je sampai dekat nak ujung nak habis dah, dia rojok balik. Jadi isteri tu kata tak apalah, dia ni dah talak aku, legalah pada ni kan, selesailah, tinggal lagi 2 hari ni, mai-mai dia aku rojok balik. Bukan kerana dia nak dengan isteri dia tu, lepas pada tu dia talak pula. Pasal dia kata aku ada 3 kali kan, aku pakai betul-betul ni.
ujung tu dia rujuk balik. Maka Quran datang, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf, maka pegang mereka dengan cara yang ma'ruf atau cerai mereka dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu, jangan kamu duk pegang bini tu misalkan nak bagi mudarat kat dia kerana kamu nak melampaui batas. Haram siapa yang buat macam tu. Walaupun atas nama agama dia guna dari segi hukum macam betul. Dari segi hukum isteri tak boleh buat apa, memang dia rujuk. Tapi di sisi Tuhan dia berdosa. Sebab apa? Diraran li ta'tadu, kerana memberikan mudarat kepada bini dia. Saja dia nak bagi tempoh apa, bini dia tak boleh kahwin dengan orang lain tu panjang sikit. 3 kali cukup-cukup dia tahu aku bagi. Hatta atas nama agama tak boleh. Sehingga memberikan mudarat kepada orang lain. Sebab itu maka banyak nas-nas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut perkara yang seperti ini, di mana untuk memelihara kita daripada memberikan mudarat kepada orang lain, diri kita dan ataupun memudaratkan pada orang lain.